A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatizah serta hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya pergi jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama diberi Ahmad Nazri bin Nazri, dari pelajar Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, apakah itu maksud syukur? Syukur adalah bermaksud menzahirkan rasa perhargaan atas sesuatu nikmat. Dan ia juga merupakan perkataan yang disebut oleh manusia, yakni dikeluarkan oleh manusia, yakni Alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian, dalam kesyukuran nikmat Allah Subhanahu wa taala ini berbagai bentuk, berbagai cara yang patut kita, yang boleh kita syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah tak kala Tuhanku memaklumkan kepadamu, Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengkufuri nikmatku, maka akan dapat azab yang pedih. Dalam ayat ini telah menjelaskan bahawa yang pertama adalah apabila seorang itu bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya dan Allah akan melebihkan nikmat kepadanya. Yang kedua adalah ketika seseorang itu mengkufurkan nikmat Allah, maka akan dapatlah azab yang pedih. Hadirin hadirat sekalian, dalam ayat itu telah menjelaskan bahawa sangat wajib, sangat penting apabila kita mengucapkan Alhamdulillah, apabila kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai syukur yang kita kena tahu, pelbagai syukur yang kita kena bersyukur dengan nikmatnya. Antaranya adalah nikmat yang Allah beri kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Ia merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang diterima oleh manusia yang beragama Islam, antara iman dan Islam. Saya ambil yang pertama adalah iman. Iman merupakan dalam bahasa Arab bermaksud al-iman huwa kamil huwa tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil badan. Yang bermaksud al-iman yang sempurna, al-imanul kamil yang sempurna, huwa tasdiqu bil qalbi, membenarkan daripada hati, wal iqrar bil lisan, dan berikrar ataupun bercakap dengan lisan kita, mulut kita, wal amal bil badan, dan kita beramal dengan seluruh anggota badan kita. Maka dalam maksud bahasa Arab ini telah menyatakan bahawa yang pertama adalah kita membenarkan daripada hati. Yang kedua, berikrar dengan perkataan kita, dengan lisan kita, lidah kita. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan kita. Yang mana iman ini dia menyeluruh. Setiap anggota badan kita berfungsi untuk kita meningkatkan iman kita. Dengan cara apa? Berbagai cara kita boleh lakukan. Antaranya adalah kita sentiasa meningkatkan iman kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, kita boleh mendekatkan diri kita dengan Allah dengan berzikir, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah kita sentiasalah menolong orang dalam kesusahan. Insya-Allah diri kita akan insya-Allah iman kita akan meningkat. Yang kedua adalah Islam. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita daripada kecil lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam. Yang mana kita daripada kecil lagi automatik menjadi orang Islam kerana ibu bapa kita adalah orang Islam. Dan adanya perbezaan dengan golongan yang bila dia lahir di atas bumi ini dalam keadaan bukan Islam kerana mak ayah dia adalah bukan Islam. Maka apabila dia nak masuk Islam, dia kena apabila dia nak masuk Islam, hendaklah ia mengucapkan 2 kalimah syahadah dan berdaftarkan menjadi seorang Islam, yakni mu'allaf. Kita adalah mukallaf kerana kita kenal Islam macam mana. Mu'allaf adalah baru berjinak dengan Islam. Maka kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kenalah bersyukur kerana kita
Islam adalah keadaan yang baik, dan kita berada dalam satu negara Malaysia, yakni negara aman dan damai, yang mana majoriti semua orang Islam, majoriti ramai golongan orang Islam. Maka kita tanya diri kita, tepuk dada tanya iman kita. Adakah kita Islam ini hanya semata-mata di atas tingkat pengenalan sahaja, malahan ataupun kita Islam untuk main-main sahaja? Ingat, kita Islam, kita hendaklah memberikan satu impak yang baik dalam Islam. Kita kena tunjuk akhlak yang baik kepada orang yang bukan Islam, supaya dia tertarik dengan kita. Itu adalah satu dakwah kepada kita. Dan insya-Allah apabila kita sentiasa berakhlak mulia, dan orang luar bukan Islam akan melihat kita, yang tertarik dengan kita, insya-Allah diri kita akan dapat satu dakwah, dan kita boleh mengajak dia ke arah kebaikan, dan kita boleh ajak dia masuk Islam. Betapa besarnya pahala di situ. Jadinya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syukur itu merupakan satu nikmat yang Allah beri kepada kita, dan satu penghargaan kepada kita, supaya kita ikatkan amalan kita, supaya kita sentiasa bersyukur dengan atas seluruh nikmat yang Allah beri kepada kita. Hadirin hadirat sekalian, saya nak ceritakan satu kisah yang mana kisah di antara Iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Maka terungkaplah satu kesombongan daripada Iblis yang mengatakan bahawa aku lebih baik dibuat daripada api daripada Nabi Adam alaihissalam yang dibuat daripada tanah. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dengan disebabkan kesombongan daripada Iblis, maka Allah mengeluarkan Iblis ini daripada syurga, dan Allah mencampakkan dia ke dunia. Maka dari situ Iblis mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dia mengatakan bahawa akan aku sesatkan cucu Nabi Adam, yakni kita semua. Sehingga hari inilah Iblis tidak berputus asa nak menyesatkan kita supaya kita sentiasa melakukan maksiat. Maka kita sebagai orang yang belajar agama, kita sebagai orang yang memahami agama, hendaklah kita sentiasa beramal, istiqamah dengan amalan yang kita lakukan. Antaranya kita istiqamah dengan kita solat di awal waktu. Moga-moga dengan kita solat di awal waktu, kita boleh meningkatkan iman kita, agar iman kita tidak tercalar, agar iman kita tidak menjadi pudar apabila kita sentiasa beramal dengan istiqamah dengan amalan kebaikan. Jadi dalam kisah ini telah menjelaskan bahawa yang mana kita janganlah ada sifat sombong dalam diri kita. Kerana dari situ apabila kita ada sifat sombong, kita akan jadi berat nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berat nak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita sebagai orang yang belajar agama, kita janganlah jadi sombong dengan ilmu. Kerana ilmu itulah penyuluh kehidupan kita, adalah cahaya bagi kita. Apabila kita sombong dengan ilmu, dan apabila orang tanya tentang ilmu kepada kita, kita jangan buat sombong. Kita jangan jangan kata kepada dia carilah ilmu sendiri. Malahan dia adalah orang yang belajar agama, kerana dia tidak tahu benda itu, maka kita hendaklah belajar. Kita hendaklah mengajar dia supaya dia menjadi pandai. Jadi kita janganlah sombong dari segi ilmu. Dan pelbagai sifat mazmumah yang patut kita hindar, antaranya adalah sombong. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah takabur, ketiga riak, dan banyak lagi perkara mazmumah yang patut kita tinggalkan, yang patut kita jangan hadir dalam hidup kita. Apabila hadirnya sifat mazmumah ini, hidup kita akan rasa tidak tenang. Maka kita hendaklah kita carilah satu sifat mahmudah, yakni kita ada satu sifat tanggungjawab. Mana tanggungjawab kita sebagai pelajar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan aku berkata kepada para malaikat, sesungguhnya manusia ini sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat Quran ini telah menjelaskan bahawa perkataan khalifah itu bukan semata-mata khalifah. Malahan khalifah itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah pada zaman Rasulullah SAW adanya perkataan Khalifah Ar-Rashidin. Maka di situlah ada satu pemimpin Islam yang bertauliah, pemimpin Islam menegakkan keadilan, menegakkan Islam ke arah yang lebih maju, ke arah lebih baik. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kita sentiasa menjadi satu akhlak yang baik kepada semua. Jadinya sebagaimana dalam kisah ini ada terbukti bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam, dan mereka selainnya tunduk, tunduk kepada Nabi Adam, melainkan iblis. Kerana iblis ia takbur dan sombong dengan dirinya, dan ia menjadilah golongan orang yang kafir. Maka dalam ayat ini telah menjelaskan bahawa apabila kita sembah selain pada Allah, maka kita akan jadi seorang yang sombong takbur. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kita. Maka di situ ayat Al-Quran ini telah menjelaskan bahawa Allah terus menganggap dia adalah orang yang kafir. Oleh itu, kesimpulan yang saya nak simpulkan dalam pidato saya pada hari ini adalah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nikmat Allah yang hadir dalam hidup kita merupakan satu perhargaan yang sangat bermakna dalam hidup kita. Apabila kita sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah diri kita akan jadi golongan orang yang sentiasa bersyukur. Ingatlah dalam satu ayat yang saya akan baca tadi, yakni dalam surah Ibrahim ayat 7, mengatakan bahawa sesungguhnya apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmat kepadamu, dan jika engkau mengkufuri nikmatku, maka akan dapat azab yang pedih. Maka dalam ayat itu telah menjelaskan bahawa telah terbukti bahawa apabila kita sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan sentiasa menambahkan nikmat kepada kita. Akhirul kalam dalam pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyanyikan satu rangkap lagu. Dengarlah. Kalaulah ada subur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.